Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, sidang penonton sekalian, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan sepanjang kita berada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, kita dapat melaksanakan titah perintahnya. Kita sama-sama dapat mengamalkan amalan-amalan sunnah sepanjang di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kepada kita kesihatan, kemudahan untuk kita melaksanakan segala amal ibadah sepanjang di dalam bulan Ramadan pada kali ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan seperti mana ayat yang dibacakan pada awal tadi. Ini menunjukkan bahawa besarnya mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita amalkan serta kita ikutkan sepanjang kehidupan kita di atas dunia ini. Kerana Al-Quran itu diturunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan ianya sebagai panduan hidup manusia. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka marilah kita sama-sama sepanjang di dalam bulan Ramadan ini, kita mengambil peluang untuk mendidik jiwa kita, mendisiplinkan diri kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan cara kita membaca Al-Quran serta kita mengambil ataupun menghayati isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran untuk kita jadikan amalan sepanjang kehidupan kita. Jadi mari kita sama-sama melihat bagaimana Nabi SAW bila masuknya bulan Ramadan, Nabi membaca Al-Quran. Seperti mana sabda Nabi SAW, seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah di kalangan semua manusia. Baginda pula lebih pemurah ketika di bulan Ramadan, ketika mana baginda bertemu Jibril alaihi salam. Baginda bertemu dengan Jibril di setiap malam pada bulan Ramadan, dan Jibril mengajar baginda Al-Quran. Rasulullah SAW seorang yang paling pemurah dengan kebaikan dari angin yang bertiup, yakni laju memberi.
Rawahul Bukhari. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada kita memperbanyakkan bersedekah, kita juga mendidik jiwa kita, mendisiplinkan diri kita supaya sepanjang bulan Ramadan ni setiap hari cari masa untuk kita luangkan dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, walaupun sehari kita baca hanya satu ayat sahaja. Rugi kalau kita tidak mengambil peluang di dalam bulan Ramadan ini untuk kita mendidik jiwa kita, mendisiplinkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Bermula daripada bulan Ramadan ini, kita membaca Al-Quran, kita ajar diri kita untuk dekatkan dengan Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan amalan tersebut kita istiqamah sehinggalah kita bertemu dengan ajal kita. Kerana Al-Quran ini, bacaan Al-Quran ini bukan sekadar kita baca pada bulan Ramadan saja. Ada sesetengah daripada kalangan masyarakat kita, dia lebih suka baca Quran di dalam bulan Ramadan. Habis saja bulan Ramadan, maka berakhirlah bacaan Al-Qurannya. Dia jadikan Al-Quran itu bermusim. Macam musim buah. Habis musim buah, musim durian. Habis musim durian, musim rambutan. Tetapi Al-Quran dia tidak bermusim. Bacaan Al-Quran mesti kita istiqamah sehingga kita bertemu dengan ajal kita. Kerana Al-Quran merupakan panduan hidup kita, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita ambilkan ianya sebagai pengajaran bagi diri kita. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin daripada kalangan kita ada yang mampu untuk membaca Al-Quran sehari 1 juzuk. Maka kita sama-sama baca Al-Quran mengikut kadar kemampuan kita. Pada peringkat permulaan ni, cari masa yang terluang yang ada pada kita, kita buka Al-Quran, kita baca, walaupun Al-Quran yang kita bacakan tadi hanya 1 ayat sahaja. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk kita mengambil pengajaran ataupun memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, untuk kita jadikan ianya sebagai amalan kita, mengambilkan ianya sebagai pengajaran bagi diri kita untuk kita lakukan sepanjang kehidupan kita di atas dunia ini. Sabda Nabi SAW di dalam satu hadis, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat sesuatu kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkan yang lain juga dengan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak bina keluarga yang bahagia, nak bina masyarakat yang harmoni, nak bina negara yang aman dan tenteram, jadi bersama-sama kita membaca Al-Quran serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita baca serta kita mengamalkan sepanjang kehidupan kita di atas dunia ini dengan ajaran Al-Quran, Allah akan mengangkat negara kita, masyarakat kita, keluarga kita, menjadikan umat Islam yang terbilang, yang hebat. Mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan ini kita dapat mendisiplinkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Di antaranya sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran.
Nabi, kalau kita lihat daripada hadis yang dibacakan ini, iqra'ul Quran. Nah, kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya dipanggil dengan fi'lul amar. Kata perintah, ayat suruhan. Jadi kita baca Al-Quran. Jadikannya sebagai satu kewajipan bagi diri kita. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Kerana Al-Quran yang kita baca ni tadi, yang Al-Quran yang kita sentiasa amalkan, isi kandungannya kita baca setiap hari, akan memberi pertolongan ataupun memberi syafaat kepada kita bila mana kita berada di mahsyar, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi mudah-mudahan kita daripada kalangan umat Islam di dalam bulan Ramadan ini sentiasa kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan orang yang mendapat syafaat daripada Al-Quran, kerana kita sentiasa membaca serta mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya dapat menjadikan motivasi ataupun pengajaran bagi diri kita untuk kita sentiasa dekatkan diri kita sentiasa dengan membaca Al-Quran serta kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita memperolehi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang yang mendapat syafaat pertolongan daripada Al-Quran bila mana kita berada di mahsyar nanti. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.